Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prihatin rakyat, darurat memerangi COVID-19. Memperkenalkan Institut Pendidikan Guru Kampus Kentuaran Sabah yang diterajui oleh Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah sebagai pengarah, serta Datin Dr. Hajar Rosina binti Edinin sebagai timbalan pengarah. Pemilihan masalah dikesan daripada ujian psikometrik Minda Sehat atas sebab Perintah Kawalan Pergerakan PKP membataskan unit psikologi dan kaunseling untuk memberikan perkhidmatan sesi kaunseling secara bersemuka kepada para pelajar. Dapatan ujian psikometrik Minda Sehat menunjukkan 131 atau 54,5% pelajar menghadapi pemikiran tidak rasional. Justru, masalah yang dikenal pasti ialah perkhidmatan sesi kaunseling dan psikologi sukar untuk dilaksanakan secara bersemuka dalam tempoh PKP kerana pandemik COVID-19 dan pelajar mengalami peningkatan dalam pemikiran tidak rasional negatif berpunca dari PDPR dalam tempoh pandemik COVID-19. Objektif inovasi ialah meningkatkan tahap pemikiran positif pelajar agar dapat menangani tekanan dan situasi secara positif sepanjang PDPR, menggilap identiti institusi pendidikan guru melalui pemantapan kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling dan menjimatkan tempoh masa pelajar menyelesaikan masalah kendiri. Berpandukan tagline Anytime, Anywhere, Any Device, satu produk inovasi telah dibangunkan. Proses penghasilan modul telah melalui 4 peringkat iaitu menentukan tujuan, menyusun draft, melaksanakan uji cuba, dan mendapatkan pengesahan pakar. Projek inovasi alangkah baiknya telah digunakan sebagai bahan intervensi bermula pada 17 hingga 19 Mei menggunakan pelantar Google Classroom dan Telegram. Soal selidik mengandungi 12 pilihan pemikiran rasional telah diuji kebolehpercayaan dan mempunyai pekali kebolehpercayaan Alpha Combat 0.947. Selesai intervensi, soal selidik pasca dilaksanakan di mana dapatan menunjukkan bilangan pelajar yang mengalami pemikiran rasional perbandingan sebelum dan selepas pelaksanaan projek. Alangkah baiknya telah berjaya ditingkatkan sebanyak 76,1%. Ini menunjukkan objektif pertama tercapai. Objektif yang kedua iaitu menggilap identiti institusi pendidikan guru melalui pemantapan kualiti perkhidmatan psikologi dan kaunseling juga telah tercapai apabila projek alangkah baiknya telah berjaya menghasilkan satu perkhidmatan sokongan psikologi alternatif bagi mengatasi masalah pelaksanaan sesi kaunseling bersemuka pada musim pandemik. Objektif yang ketiga, modul alangkah baiknya berjaya menjimatkan masa pelajar menyelesaikan masalah kendiri sebanyak 88,9% daripada masa asal. Inovasi alangkah baiknya juga berjaya menghasilkan faedah sampingan, iaitu yang pertama menjimatkan kos pengendalian modul anggaran kos RM RM5 sahaja sebagai kos mat turun yang dibuat sekali sahaja. Yang kedua, terdapat peserta dalam sesi perkongsian yang ingin mendapatkan modul. Projek alangkah baiknya telah dibentangkan kepada pihak pengurusan pada 11 Jun 2021 diikuti dengan arahan penyeragaman projek di IPG Kampus Kent oleh pengarah IPG Kampus Kent. Alangkah baiknya berpotensi untuk dikongsikan kepada masyarakat umum selepas mendapat pengiktirafan daripada pakar kaunseling dari UPSI iaitu Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah dan Kaunselor Cemerlang Encik Musli Andalan. Modul alangkah baiknya berpotensi dikomersialkan kerana permohonan hak cipta dari MyIPO telah dibuat secara online. Keberhasilan yang dicapai oleh projek alangkah baiknya telah membuka ruang untuk perkongsian projek seperti berikut. Perkongsian kepada guru-guru dan kaunselor di Indonesia dan Malaysia, pelajar jurusan perubatan dari Universiti Mansura Mesir, serta Toyohashi University of Technology Japan secara atas talian, kaunselor dari PPD Kudat, PLC Kuliah Moral, Pensyarah Zon Sabah. Kejayaan kumpulan Olumis bersama projek alangkah baiknya telah dimuat naik di laman Facebook rasmi IPGM sebagai langkah pengkomersialan agar dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai masyarakat. Usaha kumpulan Olumis dalam mempromosikan modul alangkah baiknya akhirnya mendapat penghargaan daripada pelbagai pihak. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru kaunselor Indonesia, pelajar Fakulti Perubatan Universiti Mansura, Persatuan Kaunselor Negeri Sabah, College Vocational Kudat serta IPG Kampus Keningau, Sabah atas penghargaan yang diberikan kepada projek alangkah baiknya. Kumpulan Olumis akan terus mempromosikan modul ini agar dapat membantu pelajar-pelajar khususnya serta masyarakat yang memerlukannya. Tasik Chini di hujung desa, tempat orang mengalkeli, berlalu masa tidak terasa. Moga bersua di lain kali. Kita saksikan sebahagian daripada modul alangkah baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berikut merupakan cara penggunaan modul alangkah baiknya. Mulakan slideshow, pastikan anda duduk dengan selesa, elakkan gangguan, gunakan earphone untuk audio yang lebih berkesan.
Modul ini diselitkan muzik bagi membantu anda untuk lebih fokus. Ikuti arah modul alangkah baiknya. Klik di sini. Modul ini bertujuan untuk membantu anda menangani pemikiran tidak rasional secara kendiri. Bahagiakan diri anda. Klik di sini. Mulakan perjalanan modul alangkah baiknya di sini. A. Peristiwa mengganggu emosi anda. Fikirkan sejenak peristiwa yang mengganggu emosi anda. C. Kesan yang anda alami. Adakah tingkah laku dan emosi seperti ini anda rasakan disebabkan oleh peristiwa negatif tersebut, senarai tingkah laku, senarai emosi? Klik di sini. Jika anda fikir secara mendalam, seolah-olah peristiwa tersebut yang menyebabkan emosi dan tingkah laku anda terganggu, sebenarnya ini yang berlaku kepada anda berfikir seperti ini. Peristiwa yang berlaku pada anda menyebabkan emosi dan tingkah laku yang anda hadapi. Sebenarnya bukan sebab peristiwa itu, tetapi disebabkan oleh belief system anda. Jika anda tidak dapat membuktikan, anda berpikiran tidak rasional. Begitulah seterusnya sehingga 11 pemikiran tidak rasional. Jika anda mempercayai salah satu atau lebih antara 11 pernyataan tersebut, ya anda mempunyai cara berpikir tidak rasional. Sekarang, mari kita bina pemikiran baharu. Rasakan perbezaannya. Kepercayaan lama saya mesti diterima, disayangi oleh orang-orang yang rapat signifikan. Tukar kepercayaan lama, ganti dengan kepercayaan baru. Alangkah baiknya jika saya disayangi dan diterima oleh orang yang rapat signifikan dalam hidup saya. Jika tidak, saya masih boleh memilih untuk rasa bahagia. Begitulah seterusnya, semua sistem kepercayaan lama yang tidak rasional akan ditukar kepada sistem kepercayaan baru dengan menggunakan perkataan atau ayat alangkah baik. Perasaan baru, katakan alangkah baiknya. Biasakan menggunakan perkataan ini bila anda melihat, mendengar dan mengalami sesuatu peristiwa yang berlaku pada diri dan persekitaran anda. Alangkah baiknya.